Hai murid-murid, kembali bersama Cikguku lagi dalam Sains Tahun 2 bertajuk Kitaran Air Semula Jadi. Jom, mari kita belajar. Hai, sebelum masuk pengajaran, mari kita lihat kisah penggembaraan air. Dalam sebuah lautan yang luas, tinggalnya keluarga air. Nama saya Air. Kami ialah Air. Panasnya cuaca hari ini. Jom kita main di tempat lain. Jom. Apa yang berlaku ini? Kami menyejat menjadi wap air dan naik ke atas. Wah, tingginya saya diterbangkan. Wap air menyejat menjadi titisan air dan membentuk awan. Wah, dapat jumpa kawan-kawan dari tempat yang lain. Awan berkumpul dan lama-kelamaan menjadi semakin berat. Kemana saya akan diturunkan? Awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Air hujan turun ke bumi dan mengalir semula ke sungai dan laut. Wah, kembali ke laut semula. Jom, mari kita lihat bagaimana proses untuk kita air semula jadi. Kita air ialah pergerakan air yang berterusan dari permukaan bumi ke udara dan balik semula ke permukaan bumi. Raja yang ditunjukkan, kita dapati bahawa matahari akan menghasilkan haba dan suhu yang tinggi. Suhu dan haba yang tinggi ni akan memanaskan air di dalam sungai, tasik dan lautan. Suhu yang tinggi ni akan menyebabkan permukaan air menjadi panas dan bertukar menjadi wap air. Proses ini dipanggil penyejatan. Penyejatan air ni akan meningkat dengan kehadiran haba yang tinggi dan angin yang kuat. Selain daripada proses penyejatan yang bertukar menjadi wap air, satu lagi proses iaitu dipanggil proses transpirasi daripada pokok-pokok dan tumbuhan-tumbuhan. Dalam proses transpirasi ini, wap air juga akan dibebaskan oleh tumbuhan ke udara. Wap air yang dihasilkan daripada proses penyejatan dan proses transpirasi ini akan naik ke udara tinggi di atmosfera. Udara sejuk ni akan menyebabkan wap air tersejat dan bertukar menjadi titisan air. Titisan air ni akan berkumpul dan membentuk awan. Bila titisan air menjadi berat, titisan air akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan atau salji. Air hujan akan jatuh ke permukaan bumi dan menjadi air mengalir di bawah tanah. Ada yang menyerap ke dalam tanah dan ada yang akan diserap oleh akar-akar tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan sebahagian air juga akan mengalir semula ke dalam sungai, tasik dan lautan. Dengan begitulah, kita air akan bermula sekali lagi dengan proses penyejatan menjadi wap air dan seterusnya. Inilah kita panggil kita air semula jadi. Jom, mari kita lihat apa itu kepentingan kitaran air semula jadi. Dapat membekalkan sumber air yang bersih yang berterusan untuk manusia sebagai bekalan air minuman, memasak, membersihkan badan, pakaian dan sebagainya. Selain itu, bekalan air yang mencukupi penting untuk manusia bercucuk tanam dan juga menternak ikan.
Selain itu, kepentingan kitaran air semula jadi juga berfungsi dalam menyejukkan permukaan bumi supaya suhu di bumi tidaklah terlalu tinggi. Tahukah murid-murid, apakah akan terjadi jika kita air semula jadi tercecas? Mari fikir. Ya, dengan kita air semula jadi terjejas, suhu bumi akan menjadi tinggi dan panas. Tanah di seluruh bumi akan kering dan retak. Tumbuhan akan mati sebab tidak ada lagi air hujan dan aliran air di bawah tanah. Dan haiwan-haiwan akan mati disebabkan tiada makanan dan air untuk diminum. Dengan kehidupan yang mati, manusia juga akan mengalami kekurangan makanan dan kelaparan, dan kemungkinan besar akan mendatangkan kematian ke atas seluruh hidupan di dalam bumi kita. Murid-murid, mari kita lihat rumusan untuk tajuk hari ini. Daripada air, permukaan air akan dipanaskan oleh suhu matahari dan akan mengalami proses penyejatan bertukar ke wap air. Wap air ini akan naik ke atas udara sehingga ke lapisan atmosfera. Dalam lapisan atmosfera, udara yang sejuk atau suhu yang rendah akan bertukar wap air menjadi titisan air. Titisan air akan berkumpul dan membentuk awan. Apabila titisan air ini menjadi berat, titisan air akan jatuh ke tanah dan membentuk hujan atau salji dan akan balik semula ke dalam sungai, tasik atau lautan. Kemudian, kita air bermula sekali lagi. Inilah dikenali sebagai kita air semula jadi. Ya murid-murid, kita dah sampai ke penghujung pengajaran untuk hari ini. Untuk tugasan hari ini, murid-murid diminta salin dan lakarkan rumusan ke dalam buku panjang sains. Okay, sebagai latihan pengukuhan, murid adalah diminta buat latihan dalam buku aktiviti berhalaman 68 dan 69. Jadi sampai di sini sahaja untuk pengajaran hari ini. Semoga semua dapat bermanfaat dan terima kasih. Bye.